Lagu ni memang directly inspired daripada Nurin Jazlin lah. Even masa live pun, usually sebelum lagu ni memang aku cakap pasal kes tu lah sikit. Sit down. I have something to say to you. Next song selepas habis terapi ialah Afraid of Our Children. Ni personally lagu favourite aku. Lagu ni memang directly inspired daripada Nurin Jazlin lah. Kes Nurin Jazlin tu. Even masa live pun, usually sebelum lagu ni memang aku cakap pasal kes tu lah sikit. Aku cakap macam inspired by that thing. And then macam lirik dia, macam dia punya mood. Bila directly inspired daripada kes tu, aku macam antara lagu yang paling senang aku tulis lah. Dia macam idea tu datang sebab kau tengah terinspirasi kan. So idea tu senang, dia datang. Antara lagu yang paling cepat aku siapkan. Kalau kita orang dalam band kita orang refer lagu ni sebagai lagu rock kapak. Kalau macam Roger macam practice ke ataupun macam lepas ni lagu apa lagu rock kapak. Tempo dia tempo lagu-lagu rock kapak zaman-zaman dulu kan. Macam macam tu. Zaman-zaman tu. And then tengah tu ada solo sikit. Yang macam solo kan, lagu rock kapak banyak solo memang aku main. Lagu ni sebab dia nak sampaikan mood tu, macam lirik tu banyak perkataan-perkataan yang bukanlah random, tapi dia macam tak apa jelas lah. Dia tak direct sangat. Macam kalau compare dengan yang lain, kau baca kau boleh macam make sense kan. Oh, dia nak cakap pasal ni, dia nak cakap pasal tu. Lagu ni mungkin dia tak obvious sangat lah. Macam the haze across the plain kan, there's a nexus between our pain. Resuscitate our always. Lirik tu macam kena kata kita nak berubah sebab kita disuruh berubah for our children. Betul tak? Macam demi anak-anak kita ni, kita kena berubah, kita kena ubah mindset kita kena ubah cara kita fikir. Kita tak boleh perlekehkan budak. Tapi sebenarnya kalau kita tengok in the end, dia macam berulang balik. Itu yang kata resuscitate our always tu. Macam last kali kita jadi macam generasi mak bapak kita juga. Kita rasa budak-budak ni sebab dia budak, so kita tak dengar pendapat dia nak share cerita dia, kita pelekehkan. Kita macam tak penting lah budak-budak, minat budak-budak tak penting. Benda tu lah kot yang menyebabkan budak-budak ni dia cari tempat lain. Sepatutnya kita orang tua ni, macam especially parents lah, your parents kan, itulah dia orang punya tempat bergantung. Nak cerita apa-apa, nak share apa-apa. Tapi hakikatnya sekarang ni kalau nak share benda-benda, dia share dengan kawan-kawan, lebih selesa dengan kawan-kawan. Dengan sebab apa? Sebab kebanyakannya mak bapak macam dia tak dengar pun sebenarnya. Dia tak dengar pun apa yang anak dia nak cakap. Especially masa umur-umur dekat situ lah, macam korang dah sekolah menengah. Sebab tu banyak rebel. Macam aku sendiri pun, pengalaman aku sendiri, alhamdulillah parents aku memang normal parents, typical parents lah. Typical Malay parents. Cuma elemen tu masih ada. Dia macam kalau aku nak berkongsi cerita, aku akan rasa kekok kalau cerita dengan parents kan. Kau macam nak cakap, ma, ayah, macam aku ada crush lah kat budak perempuan kan masa sekolah menengah. Benda tu kekok gila. Sepatutnya tak perlu kekok pun. Memang itu tempat yang kau nak pergi sebenarnya kan? Your first source kalau ada masalah, kalau ada benda-benda macam tu nak cerita, is parents kau sebenarnya, bukanlah kawan-kawan kau. Kawan-kawan kau tu kemudian lah. Apa maksud aku dalam lagu ni ialah in the end kita akan repeat balik cycle. Nanti kita jadi mak bapak, anak-anak kita cerita balik itu, kita rasa remeh kat. Kita macam alah tak risaulah kan, benda-benda remeh tak risau. So budak tu pula akan memberontak. Dia macam mak bapak aku tak nak dengar cakap aku, rebel. So dia akan berulang. Itulah maksud aku dalam lagu ni. Lebih mendalam lagi, macam kes-kes macam Nurin Jazlin apa semua tu, is actually macam kita neglect anak-anak kita lah. Kita tak jaga kebajikan anak kita. Kita like, betul ke kita jaga, macam kita tak sexualize dia pada umur yang tidak sepatutnya kan. So benda-benda macam tu yang kadang-kadang itu bagi aku, pendapat peribadi aku, itulah flaw dalam cara parenting kita lah, generasi dulu. So benda tu yang nak kena tukar. Tapi adakah boleh tukar? Itu persoalan seterusnya. So sebab tu aku suka lagu ni, sebab dia sangat berat. So macam aku suka sebab aku bukan jenis
tulis lagu macam tulis lagu sekadar isi lirik, filler kan, nak isi suka-suka. Aku ada orang yang boleh buat macam tu, aku tak boleh buat. So aku nak kalau aku tulis lagu tu macam ada impact, insyaAllah ada impact. Favourite line, the faded generation stays lah kot. Faded generation ni ialah orang tua kita, sama ada dia sendiri masih stay, maksudnya ada sesetengah family dia walaupun dia dah besar tapi mak ayah dia masih mengawal dia nak anak dia ikut cara dia nak anak dia fikir macam dia, tapi tak boleh macam tu sebab kan ada orang kata apa, anak tu kena dibesarkan mengikut generasi dia, cara generasi tu. Kau tak boleh ikut template generasi kau sebab zaman dah berubah. Tapi hakikatnya itulah yang berlaku kan. Kita diberi macam harapan macam jadilah macam apa yang ayah bayangkan kamu akan jadi, ataupun mak kau harapkan nak jadi apa kan. Mungkin masa zaman kita dah lain dah, mungkin dah tak relevan, mungkin kita dah cari benda lain ke, kita ada pursue benda lain, so tak boleh nak tak boleh nak paksa. Tapi dia stay lah, faded generation stay, sama ada mak bapak tu physically stay ataupun mentality tu dia menular kat generasi anak dia, dan anak dia akan buat kepada anak dia dan ulang. There's a nexus between pain tu, macam nexus tu maksud dia macam penghubung, macam tu lah kot. Macam ada kaitan, kita punya perit ni ada kaitan. Macam tu lah. Maksudnya kesakitan yang anak kau rasa mungkin ada kaitan dengan kau, tapi kau tak tahu. Anak kau berontak, anak kau sakit hati, sakit jiwa, mungkin hanya disebabkan oleh satu benda je yang kau ignore dia dulu. Itulah nak cakap benda macam tu. Bukan nak kata anak tu sentiasa betul, tapi kalau kita acuh tak acuh dengan generasi yang bawah kita kan, mungkin generasi kita akan jadi rebel disebabkan tindakan kita tu. Maybe be a bit responsible lah. Jadilah orang yang baik, janganlah buat macam tu kat anak-anak. Sian. I think dia macam in the spiritual sense lah kot. Dia bukan dalam lirik, ataupun dia tak directly cakap dalam lirik pasal keadaan case tu, tapi dia dia directly inspired by event tu, dan cara lagu tu disampaikan macam nak membangkitkan emosi tu. Macam tu lah. Dia lebih kepada spiritual punya tribute lah, instead of lyrical tribute kan. Macam ada orang nak tribute dekat kejadian tu, dia tulis kan. Macam ni macam spiritual punya tribute. Maksudnya lirik tu mungkin cakap pasal benda lain, tapi mood lagu tu, atmosphere lagu tu nak menggambarkan pada kes tu lah. Sebab kes tu memang agak sedih dan agak menggeramkan menyakitkan hati juga sebenarnya semua orang. So macam lagu tu susunan dia ada melancholy, dia ada macam perasaan sayu, macam sedih, macam kesal, macam kenapa benda macam ni berjadi, macam tu lah. And then lagu ni kalau main live, ending dia tu is aku akan buat, bukan solo lah, aku macam basically buat noise lah dekat gitar aku, ending lagu ni. Sebenarnya dalam recorded version pun aku buat noise juga, tapi end product dia, mix dia, aku sebenarnya tak berapa puas hati sebab dia tak obvious sangat, dia macam agak rendah lah. Tu kesilapan kita orang masa tu lah. Tapi tak apalah, benda dah lepas.